Saudara penonton, kita teruskan sembang online kita tentang isu hudud yang sering menjadi perbalahan, yang sering jadi perdebatan. Tak kira lah di kedai kopi ke, di mana-mana ke, sering duk cakap tentang hudud-hudud dan sebagainya. Saya tertarik pada yang Berhormat Datuk Setu tadi. Dia sebut pasal hudud Datuk, orang kata semerah padi. Kena Sula. Kena sula. Jadi Datuk itu yang mungkin cerita Allah yang Kasih Geram itu akan berterusan. Generasi muda-muda, anak-anak akan melihat benda itu Datuk. Bila tengok, oh ini ke kena sula. Jadi mereka faham bahawa mesti kena sula. Jadi bila begitu, ya Allah, akan menjadi rasa takutnya. Umat Islam macam zalim nampak ya. Datuk, macam mana pandangan Datuk tentang kita nak fahamkan masyarakat ni Datuk? Tentang hudud atau perundangan Islam Rizal? Yang kita nak bukan tentang hudud itu sendirilah. Sebenarnya kalau kita tengok dan saya rasa untuk bercakap dalam masa yang sikit ni tentulah penonton kita rasa tak puas. Sebab tu saya minta kita merujuk dan membaca seluruh buku yang ada ni untuk mendapat kefahaman secara keseluruhannya. Apa yang penting kita kena faham falsafah ataupun spirit di sebalik syariatnya hudud ini dan kenapa adanya hudud ni dalam perundangan Islam sebagai salah satu yang kita sebut 1/10 daripada perundangan Islam ini adalah yang berkaitan dengan jinayat, dan dalam bab jinayat yang terbahagi kepada 3 ini, satu daripadanya ialah yang bercakap tentang soal-soal yang berkaitan dengan hudud. Perlunya kita kena faham apakah falsafah ataupun spirit dalam pelaksanaan hudud ini. Kita kena faham falsafah supaya kita tahu ya, kalau dalam perkara akidah, falsafah akidah ini ialah tauhid. Sebab itu kalau datang ajaran lain macam mana pun, yang penting kalau ajaran itu menyeleweng daripada tauhid, ajaran itu ditolak. Dalam bab yang berkaitan dengan ibadah, falsafahnya adalah ikhlas. Kita buatlah macam mana pun ibadat, yang pentingnya ikhlas. Kalau kita sembahyang sunat tarawih 20, ada yang sembahyang 8, yang 20 tu nampak yang 8 tu dah rasa riak, maka sudah tidak ada keikhlasan, itu tidak dikira dalam Islam. Dalam bab syariat, yang penting ialah adil. Bagaimana melihat persoalan adil? Hudud mesti dilaksanakan supaya adil dan dilihat adil. Maknanya memberi keadilan kepada semua pihak, dan orang yang melihat juga mendapat persepsinya itu ialah syariat itu dijalankan dalam bentuk yang adil. Ini yang tidak mudah kita nak buat supaya tidak timbul prasangka dan akhirnya jadi fitnah balik kepada agama Islam ni, seolah-olah agama Islam ni agama yang zalim, agama yang mengenepikan hak-hak asasi manusia. Itu yang kita kena cermat pada siapa kita nak buat dan bagaimana kita nak laksana. Rizal, saya suka nak menambah satu perkara ya, bila orang sebut kenapa kita tolak hudud ya? Ada perkara yang berbeza Rizal antara tak buat dengan tolak ya? Seorang yang tak sembahyang tapi dia tak tolak sembahyang, dia berdosa tapi dia tak terkeluar daripada Islam. Tetapi kalau dia tak sembahyang dan menolak sembahyang, dalam erti kata saya tak percayalah sembahyang ni ya? Misalnya dia kata saya tak sembahyang pun saya hidup senang, dia menolak, dia tak sembahyang, cerita lain. Mungkin dia tak kuat lagi dalam diri dia kepercayaan, tapi dia tak kata sembahyang tu tak wajib, cuma dia tak sembahyang. Jadi tolak dan ingkar dengan tak buat ni dua perkara yang sangat berbeza ya. Jadi bila orang kata kita tolak Islam dengan tak buat ni lain. Tak buat kerana kemampuan kurang lagi dan sebagainya, ataupun ke arah tersebut mempersiapkan diri ke arah pelaksanaan ya, tetapi bukan ingkar ataupun menolak. Itu dua perkara yang berbeza yang perlu kita faham supaya kita tidak silap melabelkan. Kalau tolak Islam atau anti-Islam maknanya tidak Islam. Tidak Islam, dia tidak ada kategori yang ketiga, dia cuma ada Islam atau tidak Islam, yakni Islam ataupun non-Muslim, ataupun yang disebut dalam istilah Arab ni sebagai kafir. Jadi perlu berhati-hati dalam menyebut sama ada seseorang itu menolak atau ingkar kepada Islam ataupun tidak melaksanakan Islam. Itu kena cermat.
maksudnya Datuk bahawa kita nampak tadi hudud ni kita terima sebenarnya, dan sebagai orang Islam kita harus percaya itu merupakan hukum yang Allah tetapkan ya, dan kita akan laksanakan. Bukan bab kita Datuk adalah kita tidak menolak seperti itu. Jadi saya nak pergi lebih lanjut Datuk kita nak melihat kembali sejarah bagaimanakah baginda Rasulullah SAW ketika zaman baginda untuk melaksanakan hudud ni. Bagaimana Datuk yang boleh dijadikan contoh tutupan yang baik? Saya nak jawab fasa pertama soalan Rizal. Hudud wajib dipercayai, wajib diyakini, wajib dilaksanakan. Bukan hudud semata-mata, perundangan Islam. Jangan nampak yang 1/10, 9/10 Rizal tinggal. Rizal fokuskan kepada 1/10 sehingga Rizal meninggalkan kepada 9/10 susunan dalam prioriti. Jadi perundangan Islam itu wajib diyakini, wajib difahami dan dilaksanakan. Cuma bagaimana kita melaksanakan perkara itu secara fasa demi fasa, dan dia merupakan satu tanggungjawab pemerintah yang kita tengok tadilah. Kalau kita duk cakap kita nak buat yang 1/10, yang 9/10 lagi kita tak buat ke Rizal? Jadi soalan Rizal tadi saya nak tahu tentang apa tadi? Maksudnya kita nak melihat tadi sejarah baginda Rasulullah SAW. Hudud ni telah dinyatakan dalam Al-Quran Datuk kan. Mungkin ketika zaman baginda bagaimanakah hudud ini dilaksanakan sebenarnya? Apakah sebenar mudah begitu je Datuk? Rasulullah SAW melaksanakan keseluruhan perundangan Islam. Baginda tidak narrow down kepada hudud sahaja. Baginda melaksanakan keseluruhan perundangan Islam, daripada mengajak umat Islam itu melaksanakan perundangan Islam yang berkaitan dengan ibadat, solat, didirikan masjid, yang berkaitan dengan makanan halal umat Islam, berkaitan dengan ibadat zakat, berkaitan dengan mengatur urusan manusia dalam perkahwinan, mengatur kehidupan manusia. Akhirnya barulah Nabi datangkan dengan menghukum manusia itu sendiri. Tapi hukuman itu tidak datang dulu sebelum baginda melaksanakan 9/10 perkara-perkara yang lain yang berkaitan juga dengan perundangan Islam. Sebab itu saya suka bila kita bercakap perundangan Islam, kita tidak narrow down kepada satu aspek sahaja, iaitulah aspek hudud semata-mata. Jadi Nabi buat semua, Nabi tidak buat hanya kepada hudud sahaja. Kita bercakap tentang bagaimana pelaksanaan hudud. Ya Allah Rizal, kalau kita tengok bagaimana Nabi melaksanakan, cukup berhemat. Saya teringat kepada ayat pertama, as-sariqu was-sariqatu. Jadi hudud ni jangan nampak kecil, banyak dia 5-6 perkara. Apabila turun ayat pertama, as-sariqu was-sariqatu, itu ayat pencuri lelaki, pencuri perempuan, hendaklah kamu potong tangan mereka. Ya, bila turun ayat ini, para sahabat pergi mencari-cari orang yang mencuri. Mereka bawa ke hadapan Rasulullah SAW, maka mereka dengan bangganya menceritakan kepada Nabi bahawa kami telah berjaya untuk menangkap seorang pencuri. Dan baginda Nabi mukanya berubah. Sahabat kata, ya Rasulullah, tidakkah kamu suka kami buat ni syariat Tuhan, kami tangkap pencuri, ayat baru turun, kami dah boleh tangkap pencuri. Tak sabar, kami dah buat dengan begitu cepat sekali. Nabi mukanya berubah. Nabi kata, kenapa kamu menjadi pembantu-pembantu syaitan, a'wanus syayatin? Berhati-hati dalam kita nak melaksanakan undang-undang Islam. Jangan sampai kita nak jadi ansarullah, kita menjadi a'wanus syayatin. Kita nak jadi pembantu Allah dalam melaksanakan syariat, sebetulnya kita hanya menjadi pembantu syaitan. Kenapa Nabi kata begitu? Mereka ni pembantu syaitan pada seorang sahabat. Zaman Nabi, sahabat Nabi kata kamu jadi pembantu syaitan kerana kamu ni, Nabi kata kamu tak baca ayat ni sampai habis. Kamu tak baca ayat ini, Nabi kata sebelum ni ada ayat yang menceritakan tentang kemaafan ya. Ni kalau kita nak baca dalam kitab ni, muka surat 165 Rizal, daripada kitab yang saya ikut tadi, Malamih al-Mujtama' al-Muslim, yang dikarang oleh Yusuf al-Qaradawi, yang Nabi kata la takunu a'wanan lisyaitana ala akhikum, jangan kamu menjadi pembantu-pembantu syaitan menjatuhkan saudara kamu, di mana kamu tak baca ayat-ayat yang lain. Yang inilah Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengasih. Kenapa kamu tak baca? Tetapi kalau kamu dah bawa datang kepada aku akan terpaksa melaksanakan hukum ini. Betapa aku mengharap supaya kamu dapat memaafkan saudara kamu ini.
Ini kes tak baca habis Datuk Baca tak habis ni Rizal, ni kena baca sampai habis. Sebab itu dan begitu juga apabila seorang itu datang kepada Nabi, Nabi tak pernah tanya kamu salah di mana, berapa banyak kamu curi, kamu zina di mana. Nabi tak pernah tanya. Bahkan seorang lelaki datang di tepi Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya dah dosa besar tu sahabat kata lebih kurang berzina lah. Nabi kata, ada semayang tak? Ada. Kamu tahu tak kamu datang kat mana ni? Dalam masjid. Okey, kita semayang dulu, Nabi kata, sebelum kita bercakap. Habis semayang bagi salam, Nabi kata, kamu semayang dengan aku kan tadi? Maka ingatlah bahawa Allah mengampunkan dosa kamu. Pergilah kamu daripada sini. Nabi tidak begitu beria-ria nak hukum. Kau dah datang berapa kali siap kau. Tidak. Nabi sangat kaya dengan sifat kemaafan dalam diri, sangat tinggi rasa ingin memaafkan.